Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Semoga maaf dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini telah masuk hari yang keempat kita berada di dalam bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Dan syariat puasa ini dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan seperti mana amalan dan juga kitab perintah yang lain seringkali dibantah ataupun diejek oleh golongan musyrikin. Di dalam waktu yang sama, bukan sahaja apa yang dibawa oleh Nabi itu ditolak oleh golongan musyrikin, ada juga sebahagian sebilangan golongan yang disebut munafiqin, itu golongan munafik yang juga sering mempersendakan Nabi dalam setiap urusan. Sebab itu munafik ni di Madinah dia sangat berat. Sebab itu ada satu surah tentang kisah mereka itu. Dan mereka ini munafik pada zaman Rasul, hukumnya adalah kafir, kerana mereka bukan sekadar menentang Nabi, bahkan mereka itu kafir, menentang Islam, menzahirkan. Lepas pada itu nampak tak boleh pergi, dia menzahirkan keislaman itu dengan menyembunyikan akidah kekufuran dia itu jauh di dalam sudut hati dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih." Allah lah yang mengutuskan rasulnya bagi membawa agama yang benar dan sebenar, dan untuk menzahirkan agama yang benar itu keseluruhannya. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh golongan musyrik. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh golongan kafir. Walau karihal munafiqun, walaupun dibenci oleh golongan munafik. Sebab itu munafik ini ada pada zaman Rasulullah yang menjadi barah di dalam perjuangan daripada zaman Rasul hinggalah ke hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat. Walaupun disebut dalam suratul munafiqun itu, surah munafik itu, tetapi di dalam ayat-ayat yang lain juga disisir. Kerana harus orang yang duduk dalam perjuangan ini, kita yang berjuang ini mestilah berwaspada. Yang mana mereka ini sampai kepada satu tahap dia boleh merosakkan perjuangan. Sebab tu munafik pada zaman Rasulullah dia segenap urusan. Apabila Nabi menghantar tentera pergi berperang pun, dia di luar tu dia buruk-burukkan Nabi. Dia buruk-burukkan Madinah, dia burukkan negara dia sendiri, puak-puak munafik ini. Dia sampai pada satu tahap dia kata Muhammad dan tentera dia ni kuat makan. Memang silap lah, kuat makan. Sedangkan Nabi mengajar kita ni berakhlak, bukan setakat dalam bab makan tu berakhlak, bab cari makan pun lebih berakhlak lagi. Maknanya bab cari makan, belum bab makan lagi. Maknanya sumber itu pun dia ambil kira. Memang silap lah, tetapi itulah perangai mereka, menggunakan segenap medium yang ada. Lepas tu bila ditanya oleh orang luar tentang Muhammad, apakah benar dia seorang Rasul, puak-puak munafik ni duk menyebarkan berita bohong, cerita bohong. Antaranya apa dia? Muhammad ini seperti mana raja-raja yang ada yang kamu tengok tu lah. Dia itu jenis playboy, kaki perempuan, dan dia menakutkan wanita. Maknanya Muhammad ni dia kaki berkahwin, menakutkan wanita. Sampai begitu. Ini antaranya perangai munafik. Sebab itu antaranya di dalam surah awal kita duk bertadarus tu, kita tadabbur sikit beberapa ayat yang mana Alif Lam Mim itu daripada awal tu sampai ayat yang mana yang menceritakan tentang orang yang beriman, yang menceritakan tentang orang yang kafir, dan sampailah pada satu ayat yang menceritakan orang-orang munafik di dalam
ayat-ayat awal itu, antaranya daripada ayat 9 sampailah ayat 20, menceritakan tentang ayat 8 sampai ayat 20, yang mana mereka perangai itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ayat 11, Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Surah Al-Azim. Ini satu ayat, ayat 11 dan juga ayat 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyalahkan puak-puak munafik itu, wa idza qila lahum, apabila dikatakan bagi mereka itu, yakni jangan la tufsiru fil ard, jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tetapi mereka ini tetap juga melakukan kerosakan. Qalu innama nahnu muslihun, kami tak buat macam tu, kami ni memang muslihun, nak buat baik. Sebenarnya Allah kata, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, sebenarnya mereka lah perosak, cuma kamu saja tak perasan. Apa makna Allah sebut la tufsidu fil ardh? Mereka ni bila jumpa Nabi, bila berhadapan dengan Nabi selaku ketua negara Islam Madinah, dia gosok belakang. Bagus, elok, molek buat kenyataan bersama, bagus-bagus je. Maknanya elok, bagus belaka. Tapi bila balik ke perkampungan kejiranan mereka, dimusnahkan apa saja hak orang Islam, maknanya hasad dengki. Apa dia? Antaranya mereka menumbangkan pohon-pohon zaitun, menumbangkan pokok-pokok tin. Habis hasil pertanian, barang pertanian itu dirosakkan. Bukan setakat tu, mereka membunuh binatang, dibakar habis kebun-kebun. Depan cakap molek, belakang dia buat yang bukan-bukan. Ini yang berlaku. Perangai dia memang macam tu. Depan cakap elok, belakang dia khianat, sabotaj. Bila cakap elok dah, kita nak melawan musyrikin. Mekah dan kucu-kucunya nak menyerang Madinah. Mekah dan kucu-kucunya nak mengepung Madinah. Dalam siri peperangan Badar, dalam siri peperangan Uhud, dalam siri peperangan Ahzab, mereka mengepung Madinah nak khianat kepada Nabi. Nabi bersama dengan sahabat tentera Islam ni nak berhadapan dengan musyrikin. Tetapi bila sebut berhadapan dengan musyrikin tak cukup. Ingat dua penjuru tokeh dah. Puak-puak munafik tu buat perangai lagi. Depan molek, belakang nak lawan juga. Dia nak juga 3 penjuru. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya bila sampai tahap macam tu, depan molek tapi belakang. Yang inilah yang disebut oleh Allah, mereka ini tetap kerosak, melakukan kerosakan, walaupun mereka menafikan, walakin la yash'urun, cuma kamu saja kadang-kadang tak perasan. Ayat yang lain, ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah berfirman yang bermaksud, dan apabila dikata bagi mereka itu berimanlah, yakni seperti mana sahabat yang lain, sahabat pun menyeru berimanlah kepada Allah dan Rasul, wahai manusia. Qalu, lalu kata mereka itu, kami tidak akan beriman. Seperti mana orang-orang sufaha, safihnya orang bodoh. Dia kata sahabat bodoh sebab beriman dengan Muhammad. Tidak, kami akan beriman seperti kamu, orang-orang yang bodoh. Dia sebut macam tu. Bila sebut macam tu, kadang-kadang di belakang tu dia tambah lagi. Itu yang ada kisah tu. Bagaimana Abdullah bin Ubay, dia menyebut kepada golongan yang ada di Madinah ini. Abdullah bin Ubay di grup-grup Yahudi ni, antaranya yang lain-lain tu dengan kucu-kucu dia, mereka ni hampir saja mendapat kuasa politik di Madinah. Tetapi akhirnya bila Nabi berhijrah, dia dah nak menang lah. Bila Nabi berhijrah, akhirnya dia tak dapat memerintah. Bila tak dapat memerintah tu, yang guna macam-macam tu, Facebook ke benda dunia maya, semua dia guna. Tak kira dunia maya ni diserang apa saja yang boleh diserang, dia manipulate. Lalu dia menyebut apa? Dia mengatakan satu hari itu kepada orang Madinah yang dia boleh berjumpa. Dia kata, kenapa lalu beri tempat dekat Muhammad dengan pengikut-pengikut dia daripada Mekah? Muhammad ini dan pengikutnya laksana anjing, dia kata.
Jika sekiranya kita beri dia makan, bila kenyang nanti dia akan menggigit kita. Bila disebut begitu, menghina Nabi sebagai anjing itu yang akhirnya dipanggil. Abdullah bin Ubay, apakah benar kamu berkata demikian? Abdullah bin Ubay kata, tak ada, aku tak kata pun, aku tak pernah pun. Itu yang ada Facebook Live tu apa? Tak ada, tak pernah kata pun. Aku tak pernah kata pun. Mungkin wartawan yang salah tulis ke? Lebih kurang macam tu lah, dia menjawab. Ini dia perangai munafik ini. Ini dia perangai puak-puak munafik yang khianat terhadap Nabi dan pemerintah Islam. Maknanya sampai tahap macam tu. Sebab itu bila sebut mereka ini membodoh-bodohkan para sahabat, artinya mengatakan para sahabat itu bodoh. Sampai tahap macam tu. Sebenarnya Allah berfirman, ala innahum humus sufaha. Mereka itulah yang bodoh. Apa tak bodohnya? Nabi duduk depan batang hidung, artinya Allah dah sediakan syurga buat mereka. Tetapi dia beli syurga, dia campak buang, dia tukar dengan neraka. Itulah bodohnya mereka. Nabi dah duduk depan mata, orang nak cari Nabi, tiba-tiba mereka dia tolak wahyu, tolak Nabi. Wahyu turun depan batang hidung, tapi dia tolak. Bodohnya mereka ini. Sebab tu orang ajak datang surau, tak nak datang. Orang ajak datang masjid, tak nak datang. Orang ajak berbuka puasa free, nak bagi pahala dekat orang buat morel, tak nak datang. Dia nak juga pergi buka puasa dekat hotel Cina tu yang nak tulis, jomlah koma moh berbuka. Bagus punya kempen. Hotel yang di depan pun ada Tok Kumilu. Depan pun ada patung, dia nak pergi ke sana juga. Orang kata datang masjid, datang surau. Beri pahala pada orang yang buat morel, supaya bila makanan dia dimakan, maknanya pahala yang kita buat dalam keadaan berpuasa tu, semua pahala banyak tu, sebanyak itu dapat pada orang yang buat morel tu. Dalam erti kata, pahala asal kita tidak berkurangan. Artinya yang ni lah orang yang cerdiknya. Maknanya dia sedang menempuh syurga. Tapi ada orang dia nak lari jauh daripada jalan-jalan agama. Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh sebenarnya. Walakin la ya'lamun, kamu saja yang tak tahu. Puak ni bila dia berjumpa dengan Sayyidina Umar, dia gosok belakang. Umar, kamu bagus. Kita ni kumpulan Islam ni memang kita ni bagus. Kita ni bagus, Umar, kamulah pemimpin Bani Adi. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia bersalam, gosok belakang. Abu Bakar, kamu orang yang baik, pemimpin yang hebat, kepercayaan Nabi. Kamu pemimpin Bani Ta'im, kamu seorang yang hebat. Dia jumpa Sayyidina Ali, dia gosok belakang. Kamulah kepercayaan Nabi, seorang pemuda yang hebat. Kamu bakal pemimpin. Kamu boleh naik lagi. Tunggulah pimpinan agung akan datang. Kamu boleh naik lagi. Maknanya sama macam tu. Dia gosok belakang Sayyidina Ali. Kamulah pemimpin Bani Muttalib, pemegang wasi Bani Hashim, apa semua. Dia sebut. Tapi bila dia balik ke kampung dia balik ke kawasan kejiranan dia balik ke ibu pejabat dia, lain pula bunyi. Tu yang Allah turunkan ayat berkenaan dengan kisah ini. Antaranya Allah berfirman, ayat berikutnya, ayat 14 surah Al-Baqarah ini, Allah berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang bermaksud, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila bertemu kami dengan orang yang beriman, yakni bertemu mereka itu dengan orang yang beriman, jumpa dengan para sahabat puak-puak munafik ni, qalu amanna, lalu mereka berkatakan, kami ni beriman, kami sama macam kamu. Kami beriman sama macam kamu. Takkan kamu tak percaya? Kamilah yang awal seorang dulu. Maknanya kami beriman sama macam kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pulang balik bertemu dengan pemimpin-pemimpin syaitan-syaitan mereka. Allah sebut syayatinihim, jamak syaitan, plural syaitan, jamak singularnya syaitan. Syayatin ni syaitan yang banyak. Siapa syaitan yang banyak tu? Pemimpin-pemimpin munafik. Allah bahasakan syaitan, maknanya kafir. Maknanya mereka itu kafir. Bila mereka balik berjumpa dengan pemimpin-pemimpin mereka di ibu pejabat mereka, ke kejiranan mereka, mereka kata apa? Qalu inna ma'akum, kami ini bersama dengan kamu. Kami ini taat setia kepada kamu. Kami tidak akan mengkhianati kamu. Kami bersama dengan kamu. Tapi belakang dia buat kira lain. Dia sebut bahawa kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Yang kami bertemu orang beriman tu,
kami duk hadir dalam majlis mereka itu, sebenarnya innama nahnu mustahzi'un. Kami nak istihza' je, kami bermuka-muka je, kami berolok-olok saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang lain, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengolok-olokkan mereka itu semula. Apa dia Allah mengolok-olokkan? Sebab tu bila ada orang yang memperolok-olokkan agama Allah, maka kita khawatir dia termasuk dalam orang yang akan duduk sekapai dengan golongan munafik. Walaupun buka puasa sekali, walaupun dia duduk sembahyang tarawih, takut orang-orang yang tak serius dengan agama ni duduk merendah-rendahkan ulama ni, takut dia termasuk sekapai di dalam neraka puak-puak munafik itu. Yang mana Allah kata, aku akan mengistihza' mereka semula, aku akan mengolok-olokkan semula. Jika sekiranya Allah mengolok-olokkan, tak sanggup kita nak tengok, tak gamak kita nak tengok. Antara yang mengolok-olokkan utusan yang diutuskan oleh Allah, antaranya Namrus. Namrus ini banyaklah ceritanya. Apabila Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim umatnya, agama yang disembahnya umat Nabi Ibrahim itu bijak-bijak. Yang mana umat Nabi Ibrahim antaranya bukan setakat menyembah berhala, mereka menyembah bintang, matahari, cakrawala. Mereka bijak, dia tahu pergerakan planet-planet ini. Sebab tu agama kufur zaman Nabi Ibrahim itu, antara umat dia ialah agama pluralisme. Plural, dia menyembah macam-macam. Sebab tu Nabi Ibrahim, oleh kerana mereka terbijak mengenal planet-planet ini, Nabi Ibrahim Allah beri mukjizat, antaranya mulut dia vokal, dia boleh berhujah, dia boleh trik. Tu yang sampai dia mengenakan orang kampung dia, apa dia? Yang dia musnahkan semua berhala tu. Dia tinggal satu je berhala besar, dia letak kapak dekat kepala tu. Bila orang tuduh dia, orang tahu dia tak pergi ke negeri hari tu, orang lain semua pergi. Dia je tak pergi sebab dia tak boleh nak karaoke. Dia tak pergi. Lepas tu bila orang tahu dia tak pergi, bila tengok berhala musnah, orang tahu lah ni mesti kerja Ibrahim ni, mesti kerja dia. Tapi Nabi Ibrahim kata, apa pula tanyalah berhala tu, kalau dah kamu sembah dia, Tuhan kamu kan, bukankah dia pandai bercakap? Tengok tu kapak dekat kepala dia tu. Jadi maknanya sama macam tu, Nabi Ibrahim vokal, dia boleh mengenalkan dalam keadaan logik sungguh. Itu Nabi Ibrahim AS. Lalu apa berlaku tu yang lepas pada tu, Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api tu. Dicampak tu, baca balik sirah Nabi Ibrahim, bukan campak cempur angkat. Campaknya dengan al-manjanik. Manjanik tu lastik yang digunakan zaman itu, sampailah zaman Mongol apa semua tu, beberapa ribu tahun lepas itu. Yang mana digunakan lastik tu, lastik bola api apa semua tu. Kalau tengok di Jordan macam mana peluru-peluru tu, besar bola sepak tu pun tak larat angkat lah. Saya tak larat angkat lah. Tiga-tiga tu duduk yang 4-5 kali ganda besar. Maknanya luar biasanya. Nabi Ibrahim dicampak melayang. Tapi Allah kata apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api itu, sejuklah kamu. Lalu keluar Nabi Ibrahim daripada api itu dalam keadaan selai bulu roma pun tak bakar. Apa maknanya? Nabi Ibrahim pada waktu itu berhadapan dengan siapa? Umat dia di kampung pada waktu itu yang campak dalam api itu. Yang tu hak tu level JKK, yang tu level kampung, tu di kampung, maknanya dia peringkat Dewan Negeri tu. Ketika mana lepas itu baru dia masuk parlimen. Apa dia? Waktu dia masuk ke istana bertemu dengan menteri-menteri Namrud. Dia masuk dalam istana bertemu dengan Namrud. Time tu baru dia masuk parlimen, naik darjah. Itu yang Namrud panggil, wahai Ibrahim, aku diberitahu kamu promote ada Tuhan lain daripada aku, sedangkan kamu tahu aku lah yang jadi Tuhan sebenarnya. Lalu Nabi Ibrahim kata, bukan tuanku, sebenarnya ada Tuhan yang lain. Tuhan Patih, Tuhan yang menjadikan Patih, yang menjadikan tuanku, dan Tuhan yang menjadikan manusia hidup, dan Tuhan menjadikan manusia mati. Itulah Tuhan Patih dan Tuhan tuanku. Lalu Namrud gelak. Namrud pergi panggil dua pegawai dia datang. Lalu Namrud bunuh seorang tu, dan seorang lagi dibebaskan. Ibrahim nampak, seorang ni aku hidupkan, aku lepas dia. Seorang tu aku bunuh, aku matikan dia. Nampak, akulah Tuhan, seperti mana yang kamu dakwa tu. Dia mengolok-olokkan Nabi Ibrahim. Apa jadi? Allah jawab sikit aja olok-olok dia tu. Apa jadi? Yang mana Namrud lepas pada tu, tumbangnya kerajaan dia hanya dengan seekor nyamuk masuk dalam kepala dia. Masuk ke lubang telinga, duk berdesing kepala. Berapa hari tak boleh tidur. Panggil menteri kabinet, suruh berbaring, katuk seorang sekali, kok nyamuk tu mati. Katuk-katuk nyamuk tak mati, dia yang mati. Maknanya nak tengok Allah olok-olokkan yang mengaku jadi Tuhan, menguasai sebuah kerajaan yang besar, hanya dia mampu dengan seekor nyamuk saja. Allah mengolok-olokkan lebih dahsyat. Begitulah juga Firaun. Bagaimana Nabi Musa AS
ketika mana bawa agama ini, Bani Israel di Mesir itu masuk awalnya pada zaman Nabi Yusuf AS. Itulah asalnya. Dan Bani Israel ini dia sentiasa khianat. Allah sebut dalam Quran, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dalam ayat yang lain bukan setakat dia membunuh para nabi, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mereka diutuskan kepadanya seorang rasul, mereka lawan rasul itu. Setiap kali diutuskan dia lawan rasul itu. Dan setiap kali diutus dia lawan, fa fariqan kadzabtum. Dah puas lawan, dah habis dah puas lawan, dia bunuh pula rasul itu. Wa fariqan taqtulun. Mereka ini pakar pengkhianat terhadap agama. Sebab tu Allah cabut kemuliaan Bani Israel tu, Allah beri dekat Arab, dekat Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Sebab orang yang tak serius dengan agama akan ditinggalkan. Orang yang tak serius dengan agama, dia akan tertinggal. Lalu itu berlaku kepada Bani Israel. Lepas tu bila dia dah lawan Rasul acap kali, Allah hina dia dengan berbagai-bagai. Antaranya di Mesir itu kena jadi hamba. Disebut bahawa Fir'aun adalah autad. Fir'aun mempunyai autad. Kita duk pergi ke Mesir, duk pergi umrah, duk pergi ziarah ke Mesir, apa semua tu. Pergi umrah, kemudian pergi berjalan juga, apa semua tu. Yang mana autad itu, pasak-pasak itu ialah piramid tu. Tertanamnya luar biasa dalam bumi itu. Tinggi itu tinggi dah. Siapa yang buat tu? Yahudi, Bani Israel yang buat tu. Zaman Nabi Yusuf tu. Lepas pada zaman Nabi Yusuf tu, zaman Nabi Musa tu. Yang mana mereka ni jadi hamba, dibunuh oleh Fir'aun. Bukan setakat tu je, bila Fir'aun dapat takbir mimpi tu, ada budak yang nak menumbangkan kerajaan dia ke Nabi Musa, dia bunuh, dia sembelih tu ribu-ribu budak lelaki Bani Israel. Dia takut Nabi Musa lahir. Yang mana disembelihnya ada kata 4,000, ada setengah riwayat kata 40,000 satu tahun dia menyembelih. Cara dia menyembelih, dia bunuh budak-budak tu apa dia? Bidan-bidan di kalangan pengundi-pengundi Fir'aun, bangsa Qibti, dibayar dan dilantik untuk mengelewar meraya, untuk cari jiran-jiran siapa yang mengandung di kalangan Bani Israel. Lalu askar-askar dia pun untuk mengelewar je. Kalau ada yang mengandung, yang mana bidan jadian-jadian, dia akan panggil askar tu semua datang. Apa mereka buat? Suruh perempuan Bani Israel yang mengandung kangkang, dia seluk. Dalam At-Tabari kata dia seluk, dia tengok. Kalau perempuan dia lepas, dia tinggal. Kalau jantan, kalau lelaki dia ambil, dia semelih paha. Semelih paha, darah dah bercucuran, dia lepas, tinggal mati gitu je. Ini cara dia membunuh. Punya hinanya Bani Israel kerana melawan para rasul. Lalu mereka dah tak tahan. Tu yang memohon minta dilepaskan. Lalu Allah utus Nabi Musa. Dan Musa datang misi yang nak mengeluarkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun di Mesir. Ni cerita Allah nak olok-olok ni. Yang mana apa berlaku? Apabila Fir'aun mengolok-olokkan Nabi Musa, apa dia? Nabi Musa kata, wahai Fir'aun, tuanku, boleh tak lepaskan Bani Israel bersama batik? Batik nak bawa keluar Bani Israel daripada sini. Lepaskan cengkaman tuanku ke atas mereka. Tak, aku takkan lepaskan. Hinggalah akhirnya berlaku apa dia? Taufan yang begitu kuat. Hingga air sungai Nil melempah, merosakkan tanam-tanaman. Kalau lama air sungai Nil melempah tu, boleh mampus ke Pulau orang Mesir. Kerana tanaman projek semua musnah. Tak boleh, nak noreh pun tak boleh. Lalu apa berlaku? Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun. Wahai Musa, buatlah apa yang kamu ada, sihir kamu, nak berdoa ke apa ke, bagilah taufan, air banjir ni hilang. Boleh, kata Nabi Musa. Jika sekiranya Patik berdoa, apakah tuanku akan berjanji untuk melepaskan Bani Israel, untuk Patik bawa keluar daripada Mesir ini? Tuanku kata, saya berjanji, aku berjanji. Lalu Nabi Musa berdoa, Allah hentikan taufan, maka bumi Mesir menjadi stabil. Apa berlaku? Lalu Nabi Musa ke istana Fir'aun. Wahai tuanku telah berjanji untuk melepaskan Bani Israel bersama Patik. Lalu Fir'aun mengatakan, aku tak pernah berjanji pun. Bila? Dia mengolok-olokkan Nabi Musa. Hinggalah berlaku lepas tu belalang. Belalang ni banyak atas kepala, dalam badan, dalam rumah, dalam baju. Tak boleh nak hidup. Dalam makanan asal masak je ada belalang. Tak boleh. Sampailah jadi problem. Boleh mati ke bunuh, tak kena kaya. Lalu Fir'aun menagih lagi Nabi Musa suruh datang. Minta Nabi Musa berdoa bagi selesai masalah belalang. Dan Musa minta Fir'aun berjanji. Lalu Fir'aun berjanji akan melepaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa. Lalu Nabi Musa berdoa, apa berlaku? Maka hilanglah belalang itu. Lalu bila dah hilang dah bala petaka itu, pergilah ke istana Fir'aun. Wahai tuanku dah berjanji. Lalu Fir'aun kata, aku tak pernah berjanji. Hinggalah berlaku sampai 5 kali. Apa dia? Lepas pada itu katak yang begitu banyak, tak kira lompat, macam-macam hati dia lompat. Punya banyaknya katak pada waktu itu sampai habis bumi Mesir. Kemudian
Dipanggil Nabi Musa berdoa, hilang lagi, tuanku mungkir lagi. Begitulah juga kutu yang banyak. Dan akhirnya darah yang banyak. Darah ni di dalam air ada darah, di dalam makanan ada darah. Anehnya semua malapetaka ni hanya bangsa Qibti saja, iaitu bangsa Mesir, pengundi Fir'aun. Bukan jenis hak yang Bani Israel tak terkena. Lalu hinggalah yang kelima darah ini berlaku. Banyak air tu jadi darah. Sampai Bani Israel ni steady dia, tiba-tiba bangsa Qibti dia sampai dia nak kebunuh. Apa berlaku? Dia nak minum air tu jadi darah bila masuk dalam mulut. Lepas begitu, lalu maka buat apa? Minta jiran-jiran Bani Israel tu, boleh tak? Kami dah tak tahan, dah haus sangat. Pergilah ambil air tu, masuk dalam mulut Bani Israel, dia luah dalam mulut Qibti. Sampai macam tu, luah-luah tengok jadi darah juga bila tiba dalam mulut bangsa Fir'aun itu. Dia sampai macam tu. Lalu tak tahan dah, Fir'aun panggil Nabi Musa, sungguh-sungguh suruh berdoa. Dan Musa minta Fir'aun berjanji. Fir'aun kata, aku berjanji, aku akan lepaskan Bani Israel seperti mana yang kamu minta itu. Lalu berdoalah Nabi Musa. Akhirnya Allah hilangkan darah itu. Okey. Lalu Nabi Musa pergilah ke istana Fir'aun menagih janji Fir'aun. Wahai tuanku dah berjanji nak melepaskan Bani Israel bersama Patih. Apakah tuanku nak melepaskan Bani Israel? Patih nak bawa keluar ni. Lalu Fir'aun mengatakan, aku tidak pernah berjanji, dan janji manifesto bukan kitab suci. Fir'aun jawab begitu. Lebih kuranglah nak diceritakan bahawa Fir'aun mungkir janji lagi. Itu yang akhirnya berlaku apa yang disebut di dalam Bible tu Pesach Day, hari yang disebut hari yang lalu, malapetaka yang lalu tu. Akhirnya nak cerita hari itu ada berlaku malapetaka yang terakhir itu, semua yang sulung mati. Kesulungan mati. Mati habis anak-anak sulung, mati habis binatang ternakan sulung, termasuk putera mahkota Fir'aun yang duduk di singgasana pun terbunuh malam itu. Maka pada waktu itu Mesir tengah panik. Itulah yang Allah perintahkan Nabi Musa bawa keluar Bani Israel. Keluar Bani Israel. Itu yang sampai dekat depan laut tu. Bani Israel ni sampai depan laut Merah tu, tak boleh nak pergi mana dah. Yang mana pada waktu itu di Mesir paniknya telah pulih. Lalu Fir'aun ada riwayat mengatakan dia bawa 80,000 tentera nak mengejar Nabi Musa dengan pengikut dia. Dan riwayat kata termasuk kanak-kanak Nabi Musa bawa 500,000 orang. Yang mana bila sampai dekat tepi laut tu jadi panik juga. Nak buat macam mana depan laut, belakang tu maut tentera Fir'aun. Pada waktu itu merungut dan membentaklah kepada Nabi Musa akan golongan hak tua-tua. Wahai Musa, tak cukup ke tanah di Mesir tu nak buat kubur kami? Kamu nak suruh kami mati berkubur di tepi laut ni? Tak cukup ke tanah di Mesir tu nak buat kami punya kubur? Lalu Nabi Musa kata, tak, Allah yang perintahkan aku bawa kamu ke sini. Pastinya Allah tidak akan melingkupkan kita, sebab dia yang memerintahkan kita lalu sampai ke sini. Lalu puak-puak juga ngomong, wahai Musa, kamu tak tahu kami itu dulu dah susah dah. Waktu bapak dulu Fir'aun tu, bapak dia Ramses I tu yang bunuh budak tu. Hak yang mati dalam laut tu, hak yang anak dia, yang kejar Fir'aun, yang kejar Nabi Musa tu. Lalu kamu tak tahu, kata golongan yang tua ni, kami hidup zaman dulu. Kami tahu kami hidup di dua zaman. Golongan hak ni yang tua ni, hak ni hak golongan saluran satu punya. Hak yang mana kamu tak tahu, wahai Musa. Lalu Nabi Musa kata, tidak begitu. Itu yang akhirnya laut terbelah. Bila laut terbelah, maka lepaslah Nabi Musa ke seberang sana sampai ke semenanjung Sinai. Duduk di sana. Lalu bila dah habis lepas, baru tentera Fir'aun dengan Fir'aun ni sampai masuk dalam tu. Apa berlaku? Maka mereka ditenggelam, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah tak kala kami belah laut itu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan tenteranya di dalamnya, mereka itu terbunuh dalam keadaan lemas. Apakah kamu tidak melihat? Apakah tidak kamu menilik? Artinya Allah mengolok-olokkan Fir'aun, dia mati dalam keadaan tenggelam, mati lemah saja. Bukan ada orang pergi bunuh pun. Maknanya sampai begitu Allah mengolok-olokkan. Bila kita sebut tentang agama ni, ada orang memperolok-olokkan. Sebab tu kita rasa ngeri bila ada orang berani mengolok-olokkan agama ni. Boleh ada hak yang pergi umrah sebelum Covid dulu. Pergi umrah tu hak yang pakai telekong, jantan pakai telekong tu. Dah sampai ke Mekah dia boleh kata pula, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, Tuhan tak buat apa-apa pun kat kita. Kalau tak, apa empuk lah. Dia boleh olok-olok kan, Tuhan tak buat apa-apa pun kat kita. Okey je, tak ada apa-apa pun. Mana ada, tak ada apa-apa. Nampak? Sedap mulut je. Maknanya berani memperolok-olokkan Tuhan. Saya nak pergi umrah dulu, ada orang nak ikut, ada sahabat kita ni nak ikut, dia jantan tapi dia aw-aw sikit.
Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ada kecenderungan sikit apa-apa itu. Saya ada kecenderungan, saya ni Ustaz, kau tahu awal-awal sikit, saya takut nak pergi muka. Manalah tahu dosa saya ni, dia kata. Saya kata, jom je. Tapi saya takut Ustaz, manalah tahu turun-turun kapal terbang dekat Jeddah tu kok terbakar ke. Dia kata, kok terbakar, sama ada kilat ni. Maknanya ada rasa takut. Yang ni dia olok-olok. Tak ada rasa takut. Hak ni tak apalah juga rasa takut. Sebab itu, impact puak-puak munafik ini, bila mengolok-olokkan, Allah kata, akulah, Allah yastahzi'u bihim, akulah yang akan mengolok-olokkan mereka itu. Sebab itu bila kata mereka ini mengolok-olokkan, mengkhianati Nabi ini dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah Abdullah bin Ubay ketika mana nak mati, anak dia Abdullah ni pernah menawarkan kepada Nabi. Sebab bila kata Abdullah bin Ubay kata Nabi anjing apa tu, yang sebelum tu, tiba-tiba dah heboh dah lepas tu, Abdullah ni datang jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, apakah tuan nak bunuh ayah saya? Tuan nak hantar orang bunuh ayah saya? Nampak? Kenapa anak Abdullah bin Ubay ni kata dekat Nabi, ada orang nak bunuh bapa dia? Siapa dia? Munafik dia punya kerja ni. Nabi tak kata apa. Nabi senyum. Sebab anak dia Abdullah ni seorang Islam yang taat. Nabi senyum. Nabi kata, tak, aku tak suruh. Aku tak ada pun kata nak bunuh. Tak ada. Oh ya ke? Sebab ada orang beritahu kata Tuan nak bunuh ayah saya, dan saya nak minta kebenaran. Kalau Tuan nak bunuh ayah saya, Tuan bagi kebenaran pada saya, biar saya yang bunuh. Kira memang bagus lah. Saya yang bunuh. Lalu Abdullah bin Ubay ni waktu nak mati, dia suruh Abdullah dia pergi jumpa Rasulullah, minta baju, minta jubah nak pakai, kok malaikat maut segan sikit. Lalu Nabi pun beri dengan kasih sayang. Nabi pun beri pakai, lepas tu mati. Bila mati nak solat jenazah apa semua, Nabi datang, Nabi solat jenazah dia. Lepas pada tu Nabi nak berdoa. Ada riwayat kata dah dikuburkan, Nabi nak berdoa, diri kat kubur tu. Lalu turun ayat 84 surah At-Taubah. Allah berfirman ketika mana Nabi berdiri nak berdoa tu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Allah kata apa? Jangan sekali-kali lepas ni kamu salat akan jenazah munafik ini selama-lamanya, dan jangan kamu berdiri dekat kubur-kubur mereka, kerana sungguhnya mereka itu adalah kafir dengan Allah dan Rasul. Jadi lepas pada tu Nabi tak salat. Bila Nabi tahu puak munafik yang mati, Nabi tak salat. Siapa nak salat, salatlah. Siapa nak salat, salatlah. Dalam jumlah yang tak ramai barangkali, uruskan juga. Tapi Nabi tak salat, kerana tidak, Allah Subhanahu Wa Taala menegur begitu. Jadi ini di antara cerita bahawa betapa seriusnya kecelakaan terhadap perjuangan ini hasil daripada peranan golongan munafikin ini. Dan mereka ini ada sampai hari kiamat. Cuma Nabi ni dia tak beritahu. Sebab apa? Sebab Nabi merawat. Hak kafir kita tahu, tapi hak munafik kita tak tahu. Walaupun ada riwayat sahabat-sahabat sebut, memanglah sahabat nampak perangai tu, tetapi Nabi tak sebut, melainkan dekat Muaz bin Jabal. Sebab tu Muaz bin Jabal, lepas Rasulullah wafat, para sahabat tak solat mana-mana jenazah kalau Muaz tak datang, takut munafik. Jadi sebab itu Nabi merawat. Sebab tu kita ni pula tak bolehlah mudah-mudah menghukum. Bila kata mudah-mudah menghukum, tiba-tiba ada orang hantar mayat ke surau, dia ni mati dalam tempat karaoke. Ustaz, macam mana ni? Mungkin dia pergi tempat karaoke tu, dia nak cari kawan dia, jumpa-jumpa mati situ. Ataupun dia nak pergi buat wiring ke, toh dia mati di situ. Jadi kita tak bolehlah hukum. Mungkin ada orang duk kata, macam mana Ustaz, kita hantar kat Bukit Rotong je, campur kat situ lah. Maknanya tak boleh lah. Namun begitu, walaupun kita bercermat, tak mau menghukum, membuat penghukuman sendiri, namun begitu ada juga, sebab ada yang mengatakan bahawa munafik pada zaman moden ini, dia barangkali munafik dari segi amalan, bukan dari segi akidah. Jadi ada pandangan yang mengatakan kalau ada munafik zaman moden ini, kebanyakan, walaupun tak semua, kebanyakan yang munafik ini dia berdosa, dia bukan kafir. Sebab apa? Dia dari segi amalan, bukan akidah. Sebab itu hadis yang mengatakan tentang idza hadatsa kadzaba, itu apabila bercakap dia dusta, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji pun dia mungkir, kemudian idza tumina khana, apabila diamanahkan dia khianat. Hadis yang sebegini mengatakan ini perangai munafik ini tempiah perangai munafik. Dia tidaklah kafir, tetapi dia jenis berdosa. Lelaki ataupun mukmin, perempuan disebut mukmin juga, tetapi asi, dia berdosa. Yang inilah yang disebut kita tak ada nak menghukum sangat. Tetapi harus juga diingat, yang mana para sahabat, antaranya Abdullah bin Abi Mulaikah, disebut bahawa
dia sangat khawatir apabila dia bertemu dengan lebih 30 para sahabat. Kerana ayat Al-Quran pernah turun, orang yang jenis munafik ini Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni kalau dia masuk neraka, neraka bawah sekali. Sebab itu para sahabat disebut oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, aku jumpa lebih 30 sahabat. Semuanya mereka itu rasa ngeri dan rasa takut bila bercakap tentang munafik. Jadi bila sebut kata begitu, maknanya bila kata munafik ni dari segi amalan je apa semua, tapi kita khawatir, takut. Kerana sahabat juga takut mereka ini kalau ada tepian perangai munafik tu, kok jadi munafik sungguh sekapar dengan pokok munafik zaman Rasulullah hak masuk neraka tu. Itu yang kami takut tu. Sebab apa? Walaupun kita tak menghukum, tapi mereka mempamerkan diri. Apa dia? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya ambil dalam masa 2-3 minit ni, antara yang kita khawatir, antaranya tuan-tuan tahu LGBT di Malaysia ni, lesbian, gay, transsexual, transgender, bisexual apa semua ni, yang mana LGBT ni, yang mana majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa apa saja ajaran daripada puak-puak daripada jalur LGBT ini, sama ada doktrin ajarannya, sama ada organisasinya, sama ada individunya yang bercakap mengeluarkan kenyataan, semuanya adalah sesat. Mereka ini adalah sesat. Sebab itu Jabatan Agama Islam Selangor majlis fatwa dan menghukumkan Sisters in Islam SIS itu sesat. Dan lepas pada itu bila kata sesat, Sisters in Islam dia appeal dekat Mahkamah Tinggi pada 17 hari bulan Julai tahun 2014. Lepas pada itu dia appeal lagi Mahkamah Tinggi Putrajaya pada bulan Jun 2019 baru ni. Yang mana kedua-dua mahkamah ini memutuskan keputusan yang sama, bahawa mereka ini memang sesat. Dan majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa adalah sangat benar, betul dan menurut tata cara fatwa dan tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang di Malaysia. Maknanya yang ni lah yang dia pengang sangat ni. Sebab dia nak buang label sesat daripada dia itu. Apa dia kesesatan Sisters Islam ni yang kata sampai teruk ni? Banyak mereka ni antaranya dia mempromotkan perkahwinan sejenis, jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan, perkahwinan sejenis, yang mana di Indonesia tu dah diluluskan dalam undang-undang dia, parlimen dia. Tu yang dia nak duplicate tu. Allah tolong kita 22 bulan dia pok-pok tu merintah. Yang mana draft ni saya difahamkan dah ada, maka nak bawa ke parlimen. Sebab tu pok-pok LGBT ni berani dah kerak buang potong 4 pembelahan. Kerana mereka tunggu, mereka dah ubah daripada jantan jadi betina. Lepas pada tu bila pok-pok ni merintah lulus saja di parlimen, dia nak bawa ke mahkamah, nak isytihar tukar jantina. Seperti mana yang berlaku di Indonesia. Sebab tu waktu 22 bulan tu, tiap-tiap minggu ada forum liberal ni. Cuma kita je tak serah. Dr. Muslidah datang, Dr. Musa, Dr. Farouk, semua datang mempromot perkahwinan sejenis. Dan memang maka datang memo dah dekat Menteri Kebudayaan pada zaman Dr. Rais Jatin jadi menteri, zaman Perdana Menteri yang keempat dulu lagi lah. Dia datang memo minta diaktakan perkahwinan sejenis, yang mana penikah juru nikah cerai dan rujuk itu naik tadi itu mestilah menikahkan di dalam rumah ibadat masing-masing. Kalau Kristian, kalau Hindu, kalau Buddha, kalau Islam dalam masjid, mesti menikahkan pasangan yang sejenis ni jika sekiranya mereka nak menikah. Dan jika sekiranya engkar pendaftar itu dia boleh dibawa ke mahkamah. Maknanya dia minta macam tu. Kemudian dia hantar lagi memo minta sembahyang Jumaat buat hari Ahad. Sebab hari Jumaat sibuk orang nak kerja. Dia minta talak itu kalau boleh bagi share antara lelaki dengan perempuan. Dia ingat talak tu hak pak dia punya. Sampai macam tu. Ini yang kata sesat ni. Kemudian dia mengatakan bahawa aurat itu hanya kemaluan depan belakang je. Tuan-tuan pergi pasar Gunung Rapat pakai seluar dalam je. Pergi Tanjung Mutan pakai seluar dalam je. Lepas tu masuk seluar Tanjung Mutan. Yang mana depan belakang je, mana pakai seluar dalam, itu saja aurat. Yang pakai baju, pakai tudung, bubuh maflah tu apa dia? Yang tu dia kata kut sejuk atau habuk. Sedangkan dalam Quran jelas bab yang berkait dengan aurat ni. Maknanya dia menyanggah Al-Quran. Mana tak sesatnya? Mana tak sesatnya sampai tahap macam tu? Dia promot sampai tahap macam tu. Dan dah sampai pada satu tahap puak-puak yang bawa ajaran sesat dia berlindung di bawah LGBT ni, termasuklah anti hadis apa semua. Dan mereka dah mula promot. Bukan setakat mereka menentang hadis, mereka menentang Al-Quran. Dah mula promot nak mengatakan Al-Quran tu tak betul. Al-Quran tu merapu je macam hadis. Dia dah mula macam tu dah. Sebab itu dihukumkan sesat sampai tahun 2019. Kata Mahkamah Tinggi tolak, dia tetap dianggap sesat. Ini
Sebab tu bila kita kata munafik dari segi amalan, tapi bila dah sampai tahap macam ni, kita takut kok jadi munafik kafir sungguh. Kok jadi munafik kufur sungguh, kok masuk neraka sekolah sekafir dengan hak yang zaman Rasulullah tu. Yang ni yang kita khawatir. Sebab itu bila kata munafik ni, impact dia sangat teruk. Dia sangat luar biasa teruknya. Yang mana sampai tahap macam tu. Dan mereka je menyusup di bawah golongan orang-orang politik ini, di bawah parti-parti politik ini. Mereka menyusup. Dia tengok yang mana liberal. Dan memang di kalangan puak-puak sistem Islam ni, di kalangan mereka dah ada pun yang menjadi ahli parlimen. Mereka memang duk menyusup di bawah puak-puak tu. Sebab itulah bila tumbangnya kerajaan 22 bulan, sebenarnya dari segi yang lain, maka mudaratnya sangat besar telah berjaya kita kurangkan. Inilah bukan kerana sentimen parti politik itu, kerana akidah, kerana agama. Mereka ini boleh mengkhianati agama hingga tahap luar biasa, yang mana boleh sampai kepada satu tahap dia nak tukar akidah orang dalam keadaan macam tu, punya liberalnya. Dan dia sebut apa? Liwat tak ada dalam Al-Quran, liwat tak ada dalam Islam. Liwat tu boleh, yang tak boleh dia liwat tanpa izin. Liwat tanpa izin. Apa benda dalam Quran yang cerita Nabi Lut tu? Dia kata tak ada. Apa benda dalam Quran yang cerita Nabi Lut, yang cerita Bahrul Mayit tu dekat Palestin tu, dekat Jordan tu, laut mati tu, apa bendanya sampai terbalik laut tu. Dalam keadaan saya pergi tengok kawasan tu, memang tak ada rahmat dah. Kawasan tu kalau musim sejuk pun dekat Jordan, tapi kawasan laut mati tu, tempat pokok di negeri Sodom tu, dia tak sejuk. Kalau kawasan musim sejuk yang turun salji dekat Aman tu, dan pergi situ, panas dulu. Pokok tak tumbuh. Pokok tak tumbuh. Maknanya tak ada. Itu bukti menunjukkan kisah Nabi Lut itu wujud. Tapi dia kata apa? Liwat tak ada dalam Quran. Liwat tak ada dalam Islam. Itu yang dia boleh buat majlis buka puasa, peliwat-peliwat kebangsaan. Majlis buka puasa. Dia buka puasa ramai-ramai geng-geng semua gay ni, dengan lesbian ni buka puasa. Dah azan tu pakat semayang bercampur jantan betin. Lepas tu makan balik, liwat balik. Orangnya hanya macam tu. Sebab itu bahayanya. Salah seorangnya, antaranya, orang pentingnya yang mengatakan liwat tak ada dalam Islam ni, liwat ni okey je. Antara orang penting tu di dalam tu seorang perempuan yang pernah menjadi peguam terhadap bekas bakal Perdana Menteri. Bukan bekas Perdana Menteri ya, bekas bakal Perdana Menteri. Tak jadi gila nombor. Maknanya dia ni memang liberal sangat. Bila dia pergi ke luar negeri, duduk dalam forum-forum itu, luar biasa kenyataan. Luar biasa kenyataannya, sangat lembut, sangat lunak dalam isu-isu yang seperti ini. Sebab tu kita rasa takut, sebab tu Tok Muwajjadi menarik sokongan bahawa ada mudarat yang lebih besar kalau kita bersama dengan puak-puak ni di dalam perkara berkait dengan urusan umat Islam. Sebab tu benda ni mudarat dan luar biasa. Sebab tu kita melihat daripada aspek Al-Quran, semangat Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini. Kita bertadarus, kita baca Al-Quran, kita kena faham, kita bertadabbur bahawa semangat Al-Quran yang kita nak bawa ni mestilah dalam arti kata yang menyeluruh dan boleh menyelamatkan umat dan menyelamatkan bumi ini. Yang mana kita hanya selamat dengan Islam, dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar inilah dahulu yang dapat saya sampaikan. Ayo pun dia minta bagi. Yang baik dia datang daripada Allah, yang lemah pun daripada kefakiran saya sendiri. Al-Kamal lillah wa nahsan lana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil 'afiyah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah badal haji, kalau ada siapa yang berhajat bagi waris yang uzur, meninggal ataupun sakit, kita akan buka. Kita akan buat insyaAllah tahun ini badal haji. Kalau nak borang dia saya tinggal lah, ataupun boleh hubungi saya tinggal sikit orang di sini. Wallahualam.